Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid ustazah semua. Baiklah, hari ini semua sudah bersedia untuk mengikuti sesi PDPR. Hari ini ustazah akan mengajar kamu bagi mata pelajaran faraid darjah 4. Kita akan mula belajar bagi pelajaran yang kedua, iaitu bertajuk waris. Ustazah akan fokuskan pada subtopik 2.1 iaitu berkaitan pengenalan waris dan juga 2.2 iaitu berkaitan waris-waris lelaki. Semua murid boleh merujuk kitab faraid masing-masing di halaman 11 hingga 13. Baiklah, kalau semua sudah bersedia, mari kita mula belajar. Sebelum kita belajar lebih lanjut berkaitan tajuk ini, mari kita lihat dahulu pengenalan bagi waris. Waris adalah mereka yang berhak menerima harta pusaka orang yang telah meninggal dunia dengan sebab mereka ada hubungan keturunan ataupun pernikahan atau sebagainya seperti mana yang telah kita pelajari sebelum ini. Hubungan dengan sebab keturunan sebagai contoh, anak lelaki si mati, anak perempuan si mati, ataupun ibu si mati dan juga bapa si mati. Hubungan anak tiri atau ibu tiri atau bapa tiri tidak termasuk sebagai ahli waris ya murid-murid. Contoh hubungan dengan sebab pernikahan ialah suami si mati ataupun isteri si mati. Jumlah waris yang boleh mempusakai harta si mati adalah seramai 25 orang iaitu terdiri daripada 15 orang waris lelaki dan 10 orang di kalangan waris perempuan. Untuk sesi pembelajaran hari ini, ustazah hanya akan fokuskan terlebih dahulu berkaitan waris-waris lelaki yang layak menerima harta pusaka peninggalan si mati. Sebagaimana kita sebut tadi, jumlah waris lelaki yang layak menerima harta pusaka ialah seramai 15 orang. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah anak lelaki si mati. Yang kedua, cucu lelaki daripada anak lelaki si mati dan ke bawah. Ke bawah tu maksudnya ialah cucu, cicit dan seterusnya ya murid-murid. Yang ketiga ialah bapa kepada si mati. Yang keempat, datuk sebelah bapa si mati hingga ke atas. Hingga ke atas tu maksudnya ialah datuk, moyang dan seterusnya ya murid-murid. Dan waris yang kelima ialah saudara lelaki seibu sebapa kepada si mati. Iaitu maksudnya ialah adik-beradik lelaki si mati. Adik-beradik ini maksudnya ialah adik-beradik kandung ya murid-murid yang sama ibu dan sama bapa dengan si mati. Dan waris lelaki yang keenam ialah saudara lelaki sebapa kepada si mati, iaitu adik-beradik lelaki yang mempunyai bapa yang sama kepada si mati, iaitu mereka mempunyai bapa yang sama tetapi berlainan ibu. Waris lelaki yang ketujuh ialah saudara lelaki seibu dengan si mati, iaitu adik-beradik lelaki yang seibu dengan si mati. Maksudnya, mereka mempunyai ibu yang sama tapi berlainan bapa. Seterusnya, waris lelaki yang ke-8 ialah anak lelaki kepada saudara lelaki seibu sebapa si mati. Maksudnya ialah anak saudara si mati, iaitu anak lelaki daripada adik-beradik lelaki si mati yang seibu sebapa dengannya. Waris yang ke-9 ialah anak lelaki kepada saudara lelaki sebapa dengan si mati. Maksudnya ialah anak saudara si mati, iaitu anak lelaki daripada adik-beradik lelakinya yang sebapa dengannya. Yang ke-10 ialah bapa saudara seibu sebapa. Dan yang ke-11, bapa saudara sebapa. Yang ke-12, anak lelaki kepada bapa saudara seibu sebapa dengan si mati. Maksudnya ialah sepupu kepada si mati. Yang ke-13, anak lelaki kepada bapa saudara sebapa. Ini juga maksudnya ialah sepupu kepada si mati. Dan waris lelaki yang ke-14 ialah suami si mati. Dan waris lelaki yang terakhir, yang ke-15 ialah tuan yang memerdekakan hamba ataupun sebutannya ialah mu'atikun. Baiklah murid-murid, kita sudah pun mengenal pasti siapakah waris lelaki yang layak menerima harta peninggalan si mati, yang jumlahnya ada seramai 15 orang tadi. Namun begitu, apabila terdapat semua waris lelaki yang kita sebutkan tadi dalam masa yang sama,
maka yang berhak mempusakainya adalah bapa, anak lelaki dan suami kepada si mati sahaja. Bukan semua 15 orang tadi yang akan dapat mewarisi harta pusaka. Kena melihat kepada hubungan yang lebih dekat dan rapat dengan si mati. Setakat ini dulu pembelajaran kita hari ini. Ustazah doakan semua murid-murid Ustazah boleh memahaminya dengan baik. Sekiranya belum cukup jelas, murid-murid boleh mengulang-ulang menonton video ini agar boleh lebih faham dan dapat menghafaz ke-15 waris lelaki yang layak menerima harta pusaka. InsyaAllah selepas ini kita akan sambung pula berkaitan waris-waris perempuan. Sekian dahulu, sampai jumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.